Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil maqsum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli muhabbati wa aflah syurunal ummati wa farij anna humuma wal humuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, mereka yang menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada malam ini masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada di dalam pengisian masa, yakni kita mengisi masa kita dengan ilmu. Jadi tidak ada amalan yang Allah Ta'ala kasih sayang, antaranya adalah amalan mengadakan ilmu, mengadakan majlis ilmu. Dan di kesempatan ini juga hendaklah kita sentiasa tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apabila kita mempelajari ilmu Allah, agar hati kita terbuka dan dapat menerima cahaya-cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz ucapkan selamat datang kepada para jemaah di mana saja berada, sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Adapun dari segi ilmu tidak ada istilah jauh. Dari segi ilmu semuanya dekat, dan tujuan kita belajar ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dilimpahi rahmat oleh Allah Ta'ala, didatangkan ketenangan di dalam hati kita, dan juga didoakan oleh para malaikat, dan Allah memandang kita dengan pandangan keampunan. Moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita, kitab hikam ini. Dan kita sampai pada muka surat 67. Pada muka surat 67. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, anara zawahiri bi anwari asari wa anarahu sarairi bi anwari awsafihi wa li ajli zalika aqallat wa afalat wa li ajli zalika afalat anwaru zawahiri wa lam ta'ful anwarul zawahiri walam ta'ful anwarul qulubi wassarairi. Maksudnya, telah menerang Allah Subhanahu wa taala, yakni telah menerangi Allah Subhanahu wa taala segala yang zahir, dengan segala cahaya asalnya, cahaya kesannya, daripada mendengar, melihat dan berkata. Seumpama yang demikian itu menunjukkan ia atasnya dan diterangi segala rahsia dengan segala cahaya sifatnya, daripada segala zikir dan segala fikir dan segala ilmu dan segala ahwal yang beroleh faedah daripada segala sifat karamnya, sifat kemuliaannya, dan amat besar nikmatnya, maka menyampaikan ia kepadanya, kepada Allah,
Dan dari kerana itulah hilang segala cahaya yang zahir. Maka tiada tinggal bagi wujudnya asal, yakni kesan. Tak kala zuhur, yakni zahirnya hak, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qaharnya, perkasanya. Dan tiada hilang segala cahaya hati dan rahsia, tetapi bertambah-tambah tak kala zuhurnya hak, yakni zahirnya hak Allah Ta'ala atasnya. Seperti barang seperti yang layak padanya, tiada dengan dia, maka adalah subut, yakni tetap sekaliannya itu. Dan hilangnya segala dengan sekira-kira takluknya dan asalnya. Kalau kita membaca terjemahan ini, maka ianya amat sukar dipahami. Amat sukar dipahami. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi oleh Allah Taala kepahaman di dalam kita membaca kitab hikam ini. Dikatakan telah menerang Allah Taala, yakni telah menerangi Allah Taala segala yang zahir. Segala yang zahir ini segala yang kita tengok dari segi zahir. Segala yang zahir kita tengok seperti matahari, bulan, bintang dan seumpamanya. Dan kita pun tengok di langit, kita tengok di bumi dan kita nampak segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maknanya di langit, tengok ke langit sana adanya burung yang berterbangan, adanya maknanya awan, dan pada waktu malam kita melihat adanya bintang, adanya bulan dan seumpamanya. Di siang hari adanya matahari. Maka Allah menerangkan segala yang zahir tadi dengan cahaya asal, kesan, bekasnya. Bekasnya yakni kesan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini pernah dipenuhi cahaya. Tanpa cahaya kita tidak boleh bergerak, tanpa cahaya kita tidak boleh berjalan. Maka dikatakan bahawa kita boleh melihat cahaya ini ada tiga. Yang pertama, cahaya daripada perhiasan langit. Seperti perhiasan langit seperti bintang, bulan, matahari. Kemudian cahaya daripada perhiasan bumi. Seperti bunga, ada pokok-pokok, ada tumbuhan. Dan seumpamanya. Dan yang satu lagi, cahaya daripada perhiasan manusia. Seperti apa? Seperti yang dikata oleh pengarang kitab kita ini, seperti mendengar, melihat dan berkata-kata. Maka, cahaya yang kita tengok tadi, dengan cahayalah kita dapat melihat matahari. Dengan cahaya kita boleh melihat pokok, bunga, tumbuhan dan seumpamanya. Semuanya cahaya. Maka dengan cahaya ini adalah datang daripada kesan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesan sifat Allah. Baik kita bagi contoh. Cahaya matahari. Cahaya matahari ini adalah daripada kesan sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan matahari dengan kudrat. Allah menciptakan matahari dengan iradat. Maka sifat kudrat Allah, Allah berkuasa mencipta matahari dan matahari itu tercipta dengan ada sifat iradat. Allah boleh mencipta 3 matahari, 4 matahari, tetapi bila tidak ada iradat Allah, tidak ditakluk pada iradat Allah, tak terjadilah matahari itu. Maka dikatakan di dalam kitab Tauhid, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Sifat kudrat dan sifat iradat itu tertakluk dengan perkara, sekalian perkara mungkin. Seperti langit, bumi, matahari dan seumpamanya. Maka cahaya matahari itu adalah kesan daripada sifat
kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Itu antaranya. Maka dikatakan bahawa dan daripada segala zahir yang kamu lihat, seperti kamu mendengar, kamu melihat, kamu berkata-kata, itu datang daripada sifat Allah. Cahaya matahari itu, mataharinya dia punya sifat itu mengeluarkan cahaya contohnya. Tetapi cahaya itu datang daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikata maknanya itu datang daripada kesan daripada sifat Allah Taala. Dan begitulah juga daripada manusia. Mereka berkata-kata, mereka melihat, mereka mendengar daripada kesan sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala, yakni dengan sifat Allah. Allah lah Tuhan yang mempunyai sifat dan dengan sifat itulah maknanya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita pun mendengar, kita pun melihat, kita pun berkata-kata. Daripada mana boleh berkata-kata ini? Daripada mana kita melihat? Daripada mana kita mendengar? Maka itu datang daripada Allah, kesan daripada sifat Allah. Kesan daripada sifat Allah. Maka daripada kesan sifat Allah Ta'ala ini, Allah jadi matahari. Maka matahari kita melihat. Kemudian kita pun melihat alam. Kita mendengar apa yang ada pada alam. Contohnya, seperti kita masuk hutan, bunyi macam-macam binatang dalam hutan. Dan juga kita pula berkata-kata, subhanallah, indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya itu datang daripada sifat Allah Ta'ala. Lalu baik, nak memberitahu kepada kita, yang kita dapat melihat matahari, bulan, bintang, semuanya datang daripada cahaya Allah. Maka cahaya Allah Ta'ala ini menjadikan kehidupan kita. Dengan cahaya inilah kita boleh bekerja, kita boleh cari makan, kita boleh maknanya menjalani kehidupan kita, bersahabat, berkawan, berkeluarga dengan cahaya ni. Dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberi cahaya matahari. Daripada cahaya matahari itu ditumbuhkan tanaman-tanaman. Daripada tanaman itu menjadi rezeki kepada kita. Lalu dikatakan bahawa cahaya yang kamu tengok tadi ni memberi manfaat kepada kehidupan jasmani kamu. Kehidupan zahir kamu. Maka ada satu lagi, dan Allah juga menerangi cahaya tadi dengan matahari, maka dan kita pula boleh melihat matahari, boleh melihat bulan, boleh mendengar maknanya boleh mendengar bunyinya guruh dan seumpamanya, dan memuji Allah Ta'ala di atas segala ciptaan Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa yang seumpama demikian itu menunjukkan ia atasnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah lah yang memberi cahaya, yang mencipta segalanya. Dan satu lagi, diterangi segala rahsia dengan segala cahaya sifatnya. Segala sifatnya dan daripada segala zikir. Dan satu lagi cahaya. Satu lagi cahaya, iaitu cahaya yang menerangi di dalam hati. Jadi cahaya yang menerangi di dalam hati ini, dia akan mengetahui rahsia sifat Allah. Yang ini, melihat kepada sifat Allah. Mata kita tengok. Oh, maknanya besarnya Allah Ta'ala mencipta bukit yang indah. Mata melihat. Kemudian, maknanya kita pun berkata, subhanallah, maha suci Allah. Maknanya. Kemudian kita mendengar angin yang berderu. Maka telinga kita pun mendengar kekuasaan Allah Ta'ala. Ini maknanya anggota kita ini mendapat kesan daripada zahir yang ada pada zahir tadi, iaitu seperti matahari. Namun satu lagi cahaya yang dikatakan bahawa cahaya pada hati. Yang dikatakan bahawa cahaya pada hati. Jadi cahaya pada hati ni, kalaulah matahari itu
menerangi alam tadi, maka dengan cahaya matahari, maka kita dapat melihat langit, gunung, ganang, semua dengan cahaya matahari tadi. Dengan cahaya matahari kita dapat melihat alam. Dengan cahaya hati kita dapat melihat sifat Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Ataupun kita dapat melihat, dia panggil musyahadah kepada Allah. Begitulah maknanya. Maka ada dua cahaya sebenarnya. Satu cahaya yang zahir, yang menerangi alam. Yang satu lagi cahaya yang batin, yang menerangi hati. Jadi perbahasan dalam kehidupan kita ada dua cahaya. Ada orang duk fikir kehidupan zahir saja, cahaya kehidupan zahir. Bagi dia, siang ada matahari, cukup dah dapat makan, dapat minum. Tetapi dia tidak memikirkan cahaya batinnya, cahaya hati. Sebagaimana matahari ini, dengan matahari mengenai tubuh kita, tetapi dengan cahaya hati tadi, cahaya batin mengenai akan hati kita. Lalu dikatakan bahawa, itu maksud dia. Maksud dia apa? Ada dua cahaya. Satu cahaya yang menerangi yang zahir. Cahaya yang zahir. Yang mana cahaya yang zahir ini kesan daripada sifat Allah pada perkara zahir. Dan satu lagi cahaya daripada cahaya hati. Iaitu cahaya yang batin. Iaitu yang menyirami batin hati manusia tadi. Jadi dikatakan bahawa kalaulah zahir melihat sifat Allah, melihat kepada sifat Allah, batin melihat rahsia pada sifat Allah. Maknanya melihat kepada rahsia daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan diterangi segala rahsia dengan segala cahaya sifatnya itu daripada segala zikir. Daripada zikir, yang kedua fikir, yang pertama berzikir, yang kedua bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga dengan ilmu, iaitu mempelajari ilmu. Tiga perkara ini mendatangkan cahaya dalam hati. Apakah yang mendatangkan cahaya di dalam hati? Yang pertama berzikir. Berzikir mendatangkan cahaya dalam hati. Bercahaya dalam hati. Yang kedua bertafakur. Bertafakur mendatangkan cahaya di dalam hati. Yang ketiga mempelajari ilmu. Ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah yang sebagaimana kita bicara kemarin. Baik, berzikir. Berzikir ini mendatangkan cahaya dalam hati. Dengan kalimah zikir la ilaha illallah. Dengan zikir la ilaha illallah. Ataupun zikir illallah. Ataupun zikir Allah. Ataupun zikir hu. Ada 4 zikir. La ilaha illallah. Kemudian zikir illallah. Kemudian Allah. Kemudian hu. Ada pun perbahasan zikir kita bicarakan datanglah. Kalau bahaskan zikir panjang. Tapi 4 zikir. Jadi ada zikir la ilaha illallah. Ada zikir illallah. Ada zikir Allah. Allah. Dulu Ustaz ada dengar. Ada orang kata tak boleh zikir Allah. Maknanya tak boleh zikir Allah. Jadi itu terpulanglah bagi dia. Tetapi itu kita meletakkan maknanya itu bukan daripada perbahasan orang tasawuf. Kalau orang tasawuf masyhur, mana boleh tidak boleh zikir Allah. Maknanya. Jadi, zikir la ilaha illallah, lepas tu Allahu. Itu mengikut martabat. Dan zikir ni la ilaha illallah, Allahu mesti dibimbing oleh guru. Bimbing oleh guru. Jadi, antum carilah guru yang bahagian rohani untuk memimpin zikir. Itu satu. Dan selain itu, zikir la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Astaghfirullah. Yang ketiga, selawat Nabi. Ataupun yang kedua, selawat Nabi. Yang ketiga, istighfar. Maknanya. Jadi, zikir dengan Allah Ta'ala itu adab kita dengan Allah. Selawat Nabi itu adab kita dengan baginda Rasulullah SAW.
dan istighfar tu adab kita dengan diri kita sendiri. Itu dikatakan bahawa mendatangkan cahaya. Adapun yang kedua, tafakur. Iaitu cahaya, mendatangkan cahaya hati, tafakur. Ingat, jangan bertukar. Tafakur, bukan berdengkur. Maknanya. Maka tafakur ini, yang pertama, yang ini kita memikirkan. Memikirkan yang pertama, ciptaan Allah. Memikir ciptaan Allah. Allah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta akan kejadian-kejadian. Maknanya, tanaman, tumbuhan, supaya mendatangkan rasa agung Allah, hebat Allah, mendatangkan itu. Kemudian bertafakur, memikirkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Fikir tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, memikirkan tentang amal ibadat yang kita kurang. Dan yang keempat, memikirkan tentang kematian kita. Empat perkara ini, zikir, tafakur ini, maknanya itu mendatangkan. Benar, tafakur ini boleh lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ya, maknanya kenapa? Kadang-kadang dengan tafakur mendatangkan rasa takut kepada Allah lebih cepat. Jadi, maknanya itu yang kedua dengan jalan tafakur. Yang ketiga dengan jalan ilmu. Jalan ilmu, kita dah bicara ringkas semalam. Yakni, yang pertama, belajar ilmu fiqh supaya mengelokkan ibadat dan mengesahkan ibadat. Kemudian, belajar ilmu tasawuf untuk menjadikan ibadat kita ini ikhlas kepada Allah. Ikhlas dan untuk mencapai takwa kepada Allah. Dan yang ketiga, belajar ilmu akidah. Yang mana akidah itu mesti daripada ahli sunnah wal jamaah. Lain daripada ahli sunnah wal jamaah, maknanya dia dikira tidak termasuk dalam ilmu yang bermanfaat. Ini pegangan kita. Mesti daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah yang dimasukkan di dalam matan hikam ini. Lalu dikatakan bahawa dengan segala zikir, tafakur dan segala ilmu dan segala ahwal yang didapatinya. Segala ahwal yang didapatinya yang beroleh faedah daripada segala sifat karamnya, sifat kemuliaan Allah. Daripada sifat kemuliaan Allah, Allah lah yang mencampakkan di dalam hati seseorang itu makrifat. Kita dah beritahu kemarin mengenai makrifat ini secara umumnya dan secara khususnya. Jadi dikatakan umumnya itu makrifat yang yakin kepada Allah Ta'ala. Di atas segala-galanya hanya yakin kepada Allah. Adapun secara khususnya makrifat itu adalah cahaya. Makrifat adalah cahaya yang dicampakkan di dalam hati manusia. Sehingga dengan cahaya itu menjadikan orang itu musyahadah, memandang Allah Ta'ala. Dengan cahaya itulah dia melihat Allah Ta'ala. Jadi nak lihat Allah Ta'ala, cahaya itu mari mana? Hari ini dibicarakan dengan tiga. Iaitu dengan zikir, dengan tafakur dan dengan ilmu. Ketiga-tiga ini mesti kena berguru. Yang pastinya bukan Google. Bukan guru daripada internet. Google tak boleh. Dia kena jadi guru yang benar-benar memimpin orang tadi. Baik. Lalu dikatakan bahawa dan amat besar nikmatnya itu, maka menyampaikan ia kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang yang ditempahi nikmat cahaya dalam hati, dia kira orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari kerana itulah hilang segala cahaya yang zahir. Cahaya yang zahir, maka tiada tinggal bagi wujudnya asar. Yakni kesan tak kala zuhurul haq, tak kala wujudnya zahirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sahaja
orang itu dalam hatinya bercahaya, dilimpahi cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, maka cahaya itu tidak padam. Tidak akan padam dalam hatinya. Bahkan bagi mereka itu, cahaya-cahaya yang ada dalam hati mereka itu, bagi orang sufi saja ni. Bagi orang sufi, cahaya itu lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Sehingga ada orang-orang sufi beribadat. Walaupun dia beribadat di dalam gelap, tetapi dia ini dapat melihat cahaya. Baginya ada cahaya. Kerana sesungguhnya cahaya yang sebenarlah cahaya daripada Allah Ta'ala yang mencampakkan di dalam hati-hati manusia. Maka cahaya ini tidak hilang. Cahaya inilah cahaya yang sebenar. Cahaya inilah cahaya yang besar sebenarnya. Maka dikatakan bahawa apabila seorang itu dilempahkan cahaya di dalam hati dia tadi, dengan sebab dia banyak berzikir, ataupun dengan dia bertafakur, ataupun dengan ilmu yang benar dia belajar daripada guru yang benar, maka membawa kepada dia, maknanya cahaya di dalam kehidupan dia. Cahaya dalam kehidupan dia. Dia tidak ada kegelapan. Tidak ada kegelapan. Jadi tak kisah duduk dalam macam mana pun, maknanya duduk dalam keadaan macam mana ke, orang kata ada PKP ke, tak ada PKP tu, tapi dia duduk dalam cahaya Allah Ta'ala. Hatinya tidak gosah, hatinya tidak tenang, dia tidak takut, tidak susah hati, tidak senang. Tidak susah hati, tidak berduka cita kepada perkara dunia. Sebab cahaya dunia itu kecil. Tetapi cahaya yang besar itu cahaya daripada Allah. Cahaya akhirat. Baik. Maka bagaimana sifat cahaya itu? Sifat cahaya itu, baik kita tengok. Ketika mana sahaja malam gelap, kita gunakan pelita. Malam kita gunakan pelita dulu. Sekarang tak guna dah pelita, kita gunakan lampu elektrik. Lampu elektrik. Maknanya. Tetapi apabila datang siang, cahaya matahari bila datang saja siang, maknanya datang saja siang, maka cahaya elektrik ni tak guna dah. Bila zahirnya cahaya matahari, maka cahaya elektrik sudah tidak guna. Maka demikianlah bila zahirnya cahaya Allah dalam hati, maka cahaya dunia itu tidak memberi kesan kepada dirinya. Cahaya dunia tadi tidak memberi kesan lagi. Kerana apa? Kerana sudah menyerap di dalam hatinya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata dengan sifat qaharnya, sifat perkasanya, dan tiada hilang segala cahaya hati, dan cahaya hati yang Allah Ta'ala campak di dalam hati tiada hilang. Tiada hilang cahaya hati dan rahsia, tetapi bertambah-tambah tak kala zahirnya Allah Ta'ala, zahirnya hak, tak kala zahirnya Allah Ta'ala atasnya, seperti yang lain. Padanya tiada dengan dia. Maka apabila sahaja sudah zahir cahaya Allah Ta'ala, maka cahaya itu tidak akan hilang lagi. Tidak akan hilang lagi. Bahkan cahaya itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Semakin dia banyak berzikir, semakin banyak bercahaya. Semakin dia ini dekat dengan Allah, semakin dia bertafakur, semakin bercahaya, cahaya di dalam hati dia. Maka adalah subut tetap sekaliannya itu. Dan hilang sekira-kira takluknya dan juga asalnya, maka hilang dah yang lain. Hanya yang ada adalah daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang tadi duduk di atas muka dunia, dia kena ingat ada dua cahaya. Satu cahaya zahir, iaitu cahaya daripada kesan sifat Allah seperti cahaya matahari, cahaya bulan. Yang kedua cahaya hati. Cahaya matahari, cahaya bulan akan pergi, akan hilang. Sekejap ada, sekejap tidak ada. Maknanya itu akan pergi, akan hilang. Itu cahaya matahari, matahari bulan. Cahaya Allah Ta'ala tidak hilang. Kenapa? Kerana cahaya Allah Ta'ala itu qadim. Cahaya Allah Ta'ala, yakni apa cahaya Allah? Kata ulama, maksud cahaya Allah tu ilmu Allah.
Maka ilmu Allah itu qadim. Adapun cahaya matahari itu tidak qadim. Maka apabila saja sudah bercahaya hati seseorang tadi, maka bila cahaya sudah bercahaya hati seorang tadi, maka hatinya terus bercahaya. Selagi mana dia kekalkan zikir, dia kekalkan tafakur, dia maknanya sehingga bila bercahaya dia benar-benar dapat melihat yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil. Dengan cahaya ini dia lihat yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dengan cahaya ini juga dia melihat yang mana satu taat, yang mana satu maksiat. Dengan cahaya ini jugalah dia dapat melihat maknanya yang mana yang memberi manfaat, yang mana yang memberi mudarat. Ini adalah cahaya yang ada di dalam hati manusia. Maka orang yang bercahaya hatinya itu terdiri daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ada hati manusia itu bercahaya, ada hati manusia itu gelap. Maka apabila hati hamba Allah yang soleh, hati hamba Allah yang soleh ni hatinya bercahaya. Cahaya itu sumber daripada cahaya Allah Ta'ala. Membawa dia semakin akrab, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa, dan cahaya ini juga cahaya yang benar-benar membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya daripada segala penyakit. Sebab itu ulama mengatakan menjaga hati lebih utama daripada menjaga tubuh. Menjaga hati lebih utama daripada menjaga tubuh. Kerana tubuh ini disinari, tubuh badan kita ni terkena cahaya matahari. Hati kita ni terkena cahaya ilahi, cahaya Allah. Maka hati ini maknanya, hati ini itu lebih utama dijaga daripada tubuh. Lepas tu orang penyakit duk takut penyakit hari ni. Penyakit COVID ni orang takut. Kenapa? Dia memberi kesan. Dia memberi kesan kepada tubuh badan. Jadi bila penyakit COVID ini, orang jadi tu. Cakap about COVID sikit. Orang jadi takut. Orang jadi takut. Kenapa? Kerana terkesan kepada tubuh badan. Orang kata nanti kalau kena sesak nafas, tubuh jadi lemah, jadi tak erat, boleh bawa pada kematian dan seumpamanya. Maknanya. Tetapi orang tak takut. Tak takut penyakit pada hati. Kalau tubuh badan takut membawa kepada mati, matinya tubuh badan, matinya kita. Tetapi nak bagi tahu, penyakit hati boleh membawa kepada hati kita mati. Hati itu mati. Bila hati itu mati, hati yang mati ni kita nak bawa depan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaat. Harta benda anak pinak. Bila hari itu? Hari itu adalah hari kematian kita. Tak ada manfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali hati yang sejahtera. Apa maksud hati yang sejahtera? Hati yang bercahaya. Jadi hati inilah, hati yang bercahaya ni kita nak bawa pada Allah. Kita nak bawa pada Allah. Ni contoh saja. Contoh ni. Maka Allah memberi kepada kita satu hati. Kita bagi juga pada Allah Ta'ala dalam keadaan hati kita yang hidup dengan Allah. Bila hati kita hidup dengan Allah, maka hati kita ini akan bersama dengan Allah Ta'ala di atas muka dunia, di dalam kubur, di akhirat. Dia akan bersama dengan Allah Ta'ala dalam kubur, di atas dunia, dalam kubur dan juga dekat negeri akhirat. Sebab itu, contoh pada ibadat. Contoh pada ibadat. Maknanya, kita disuruh buat ibadat puasa. Bila kita berpuasa, puasa itu, puasa itu, bila kita berpuasa, puasa itu zahirnya menyeksa badan kita. Menyeksa zahir kita. Seksa tubuh kita. Sebab itu orang puasa, tubuh jadi lemah, dia tak boleh makan. Sedangkan, dan menyeksa tubuh itu dengan puasa, Allah letakkan dia ibadat.
Tujuan dia apa? Tujuan Allah nak beri supaya hati kamu sehat. Hati kamu kuat. Hati kamu hidup. Maka disesanya jasad kamu dengan puasa tapi hati hidup. Menunjukkan bahawa Allah ingin melihat, Allah memberitahu kepada kita hati yang hidup itu lebih utama daripada jasad. Lebih utama daripada jasad. Maka dikatakan bahawa seorang tadi bila sudah hatinya bercahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati itu akan berkekalan membawa hati itu kepada Allah. Membawa pada hati itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Dan dengan demikian itu nyatalah bahawasanya cahaya hati itu dengan cahaya ma'arif dan cahaya hati itu dengan cahaya makrifat. Dan juga dengan cahaya ilmu, makrifat, cahaya keyakinan. Hati kita akan bercahaya dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Satu. Dan yang kedua dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar diambil daripada orang yang ada hatinya bercahaya. Diambil daripada orang yang hatinya bercahaya. Jadi, sebab tu kata ulama, al-ilmun nurun yakzifuhullah fi qulubihim. Ilmu adalah cahaya yang dicampakkan di dalam hati manusia. Al-ilmu la yuhda lil-asi. Dikatakan bahawa ilmu tidak akan lekat, tidak akan duduk dengan ahli maksiat. Menunjukkan bahawa ilmu itu adalah cahaya. Cahaya duduk dalam hati. Hati itu, cahaya boleh sama tak dengan kegelapan? Tak boleh. Sebab itu, al-ilmu la yuhda lil-asi. Ilmu tidak lekat, tidak akan duduk bersama dengan ahli maksiat. Maknanya, yang dimasukkan ilmu itu adalah ilmu makrifat. Ada pun ilmu-ilmu biasa, ilmu baca Google tu tak apa, tak ada masalah. Tapi ilmu makrifat, ilmu yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cahaya hati itu melalui ma'arif, iaitu keyakinan kepada Allah. Ulum, iaitu ilmu-ilmu yang benar dan yang dilimpahkan atasnya segala lataif. Lataif ni maknanya segala hati-hati manusia yang ada kelembutan. Begitu. Hati-hati manusia yang ada kelembutan. Lalu Allah Ta'ala campurkan maknanya atasnya lataif yang halus-halus. Yang lembut, yang halus-halus Allah Ta'ala campur. Sebab tu ilmu ada ilmu yang halus-halus. Yang kadang-kadang dia berbentuk rasa. Dan juga maknanya dan juga fuhum. Fuhum ni kepahaman. Dan Allah Ta'ala memberi kepahaman. Iaitu ilmu yang memahamkan kamu tentang Allah. Dan juga sekaliannya itu adalah mazahir sifatnya. Itu adalah kenyataan daripada ataupun kesan daripada sifat Allah Ta'ala. Orang tadi boleh faham ilmu. Orang tadi boleh maknanya selain pada dia faham kepada ilmu tadi, dia boleh maknanya ilmu tu boleh masuk dalam hati. Bermakna sesuatu yang halus. Ilmu ni seni, boleh masuk di dalam hati. Dan dapat faham sekalian itu. Itu dari mazahir sifat adalah kesan daripada sifat-sifat. Sifat-sifat Allah dan asal kesan daripada tajallinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dan cahaya yang zahir itu dengan segala cahaya ihsas. Adapun cahaya yang zahir itu dengan dia panggil ihsas. Ihsas ni maknanya yang dapat dirasa. Ihsas. Dan juga af'al. Af'al ini dia ini perbuatan-perbuatan dan juga perhiasannya diperhiasinya dengan perkara kamal dan juga jamal, kesempurnaan dan juga kecantikan. Dan sekalian itu asal af'alnya asal daripada kesan-kesan perbuatan Allah. Adapun yang kamu tengok cahaya yang zahir tadi, yang dapat rasa tadi, boleh tengok cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya apa lagi?
Itu semua adalah daripada af'al Allah. Kesan daripada perbuatan Allah. Perbuatan Allah Ta'ala yang menunjukkan hikmatnya. Ada hikmah bijaksanaan Allah yang menunjuk kesempurnaan Allah, kamalnya kesempurnaan Allah. Itu cahaya zahir. Cahaya yang sebenar yang maknanya cahaya yang sebenar-benar yang boleh yang tidak akan hilang, yang Allah tidak hilangkan, itu adalah cahaya yang ada di dalam hati-hati manusia. Maknanya sebab tu bila Allah memberi ilmu seorang tadi, ilmu takkan dibawa sampai ke mati. Zahir bawa ilmu, tapi hakikat membawa cahaya dalam hati. Oleh kerana itu, para jamaah, jangan sampai hati kita ini gelap. Sebab tu kata ulama, anwaru awsaf, cahaya-cahaya yang bersifat ini ada 3. Satu, yashhadunaha ala bu'di, menyaksikan yang jauh. Menyaksikan yang jauh. Menyaksikan yang jauh itu maknanya itu dikatakan bahawa makam orang makam Islam. Yang kedua, yashhadunaha al-qurbi, menyaksikan yang dekat, itu dipanggil makam iman. Yang ketiga dia panggil yashhadunaha ala ittisal, menyaksikan atas jalan perhubungan dengan Allah. Dia jauh, dekat dan bersatu dengan Allah, berhubung dengan Allah. Ini dipanggil makam ihsan. Makam ihsan. Jadi menyaksikan yang jauh tu macam mana? Menyaksikan yang jauh tu seperti dia melihat alam, langit, bumi, bintang, dia tengok-tengok, dia mendatangkan hati dia ini mengingati Allah. Ada pun menyaksikan yang dekat. Penyaksian yang dekat itu seperti ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati dia. Dia tengok, dia tengok maknanya dengan ilmu tadi, dia pun dengan jalan zikir, tafakur tadi, dengan ilmu, dia pun jadi ingat kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil menyaksikan atas yang dekat. Maknanya, itu dipanggil makam iman. Makam iman. Dia melihat Allah mendatangkan cahaya dengan dirinya yang dia beramal tadi. Zikir dan seumpamanya. Tetapi yang ketiga, yashhadunaha alal ittisal. Dia menyaksikan Allah dalam berhubung dengan Allah. Dalam berdekatan, berjinak-jinak dengan Allah. Ini dipanggil makam ihsan. Itu adalah kesan daripada dia beramal. Dia kesan daripada dia berzikir, dia bertafakur, dia beramal, lalu Allah Ta'ala campakkan di dalam hatinya cahaya. Cahaya tadi. Jadi, maka orang yang makam ihsan tu cahayanya seperti cahaya bintang. Orang yang makam Islam itu seperti cahaya bintang. Orang yang makam iman seperti cahaya bulan. Orang yang makam ihsan seperti cahaya matahari. Iman, Islam, ihsan. Begitu. Jadi kalau kita ni tengok matahari bulan, tak mari ingat Allah, makam Islam pun tak siapa lagi. Maknanya. Maka dikatakan bahawa seorang tadi hendaklah mendatangkan cahaya di dalam hati. Maknanya. Apa beza berjinak-jinak dan asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang sentiasa hatinya ingat kepada Allah, dan dia ini maknanya sentiasa musyahadah dan juga muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatinya sentiasa ingat, memandang Allah, mengingati Allah Taala. Dan ada pun orang yang sudah asyik dengan Allah Taala ini, orang yang sudah fana. Fana ni sudah habis binasa yang lain. Sudah lain binasa yang lain. Maknanya hanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik, itu secara ringkasnya. Kemudian dikatakan lagi bahawa maka segala cahaya yang zahir itu hilang. Cahaya matahari hilang, bulan hilang, bintang pun hilang. Matahari hilang dengan datangnya siang. Datangnya malam. Maknanya matahari hilang, datangnya malam.
Bila datangnya malam, hilang cahaya matahari. Dan pada waktu malam, datangnya bintang dan juga bulan. Begitulah keadaannya. Maknanya. Jadi, Zahir tadi hilang kerana takluknya pada yang hadis. Kerana dia benda yang baru. Benda yang baru. Yakni matahari kan benda yang baru. Benda baru yang ada permulaan. Begitu juga dengan bulan. Begitu juga dengan bintang. Yang fani. Yakni yang binasa. Yang binasa tadi. Dan segala cahaya rahsia itu tiada hilang. Ada pun cahaya rahsia Allah, cahaya yang dicampak di dalam hati tadi tiada hilang. Kerana dia takluk pada yang qadim, yang baki, yang kekal. Maka yang dimasukkan cahaya, cahaya rahsia itu adalah ilmu. Ilmu Allah. Ilmu Allah ini qadim. Qadim. Tidak ada awal, tiada akhir. Sebab tu ilmu Allah tidak hilang. Bila ilmu Allah itu, Allah Ta'ala campakkan. Dia memahami. Memahami akan Allah Ta'ala memberi ilmu kepada dia. Sehingga dia memahami akan afan Allah, rahsia-rahsia Allah. Maka itu tidak hilang. Terus ada. Maka hati bercahaya, bercahaya, bercahaya hati. Maka berjalanlah dia di atas muka bumi dalam keadaan hatinya ada penyuluh. Kalau orang atas muka dunia, jalannya berjalan atas muka dunia, ada penyuluh. Ada lampu suluh dia. Seperti matahari dan bulan. Di siang hari, lampu suluhnya matahari. Di malam hari, lampu suluhnya adalah bulan dan juga bintang. Ini, suluhan ini, semua orang kafir pun, orang yang tidak beriman pun dapat juga suluh ini. Ada juga cahaya. Tetapi, bagi orang yang hati pula, bagi orang yang beriman, dia perlu mendatangkan cahaya di dalam hatinya. Cahaya di dalam hatinya. Dan cahaya ini tidak akan hilang. Dan berkata Tusi radhiyallahu anhu, dan menerang Allah Ta'ala bagi segala kaum itu zahir. Yakni Allah Ta'ala mendatangkan cahaya yang pada alam ini, itu cahaya yang zahir. Yang zahir. Dan juga yang khafi, yang tersembunyi. Maka yang zahir itu seperti. Jadi dia kata alam ini ada menerangi cahaya kehidupan kita ini. Ada zahir, ada yang zahir, jelas, ada yang tersembunyi. Maka seperti menerang segala jirim yang ulwiyah. Dan juga yang setengah ma'adin yang sufliyah. Dan juga barang yang oleh cahaya dengan dia daripada terang pelita. Maknanya, maka demikianlah dikatakan bahawa yang zahir tadi itu, yang zahir tadi seperti kita kata apa? Maknanya, seperti menerangkan cahaya itu dengan nampak menerangi benda-benda yang jirim, yang halus. Maknanya yang ulwiyah, yang berbentuk benda-benda yang sesuatu yang tinggi, kejadian sesuatu yang tinggi. Ataupun ma'adin. Ma'adin yang sufliyah, yakni sesuatu ma'adin ni asalnya galian, sesuatu yang rendah. Dan barang yang beroleh cahaya dengan dia itu seumpama pelita. Begitulah kita tengok ke langit. Yang ulwiyah, yang ketinggi-tinggi tengok ke langit. Tengok ke langit, dekat langit tu ada awan, ada burung-burung yang berterbangan. Maknanya kita tengok itu cahaya yang zahir. Cahaya yang zahir yang Allah Ta'ala bagi. Ataupun kita tengok benda-benda yang bawah. Seperti galian dan seumpamanya itu. Maka itu cahaya yang zahir. Dan barang yang oleh cahaya dengan dia daripada terang pelita. Dan kita dapat melihat itu dengan sebab ada pelita pada waktu malam. Ataupun ada cahaya matahari pada waktu siang. Dan rasanya dijadikan hak Allah Ta'ala itu naskah insaniyah. Itu naskah daripada zahir ulwiyah. Dan juga sufliyah. Maka iaitu dengan iktibar rohnya dan akalnya dan qalbinya yang ulwi. Dan iktibar dirinya. Dan jahilnya dan syahwatnya itu sufli. Maka dikatakan Allah Ta'ala letak naskah. Naskah ni satu persalinan. Satu kedudukan manusia itu. Allah Ta'ala letak ni. Ada yang berbentuk ulwiyah tinggi, ada yang berbentuk sufliyah rendah.
Apa dia yang berbentuk ulwiyah yang tinggi ni? Ulwiyah yang tinggi tadi seperti roh, akal dan hati. Siapa yang roh dia, akalnya, hatinya dilimpahi cahaya, maka bermakna itu dipanggil maknanya naskah insaniyah yang tinggi. Allah Ta'ala letak satu penciptaan, satu salinan. Ini macam kita lah. Ini kitab. Ini ada kitab. Tapi ada satu kitab ni orang ada satu kitab ni yang disarahkan, kitab lain pula. Maknanya ada satu persalinan. Jadi ada manusia yang hidupnya iktibarnya ulwiyah tinggi. Itu lagi iktibarnya rendah. Apa yang iktibar yang manusia yang Allah Ta'ala letak satu naskah, satu penciptaan manusia yang tinggi. Yang tinggi adalah bila mana rohnya, akalnya, sama ada rohnya, dia kata rohnya, akalnya, hatinya bercahaya. Bila rohnya, hatinya bercahaya. Itu dipanggil iktibar insaniyah yang tinggi. Ulwiyah. Tapi yang jenis rendah apabila duduk dalam iktibar dirinya dalam keadaan jahilnya. Jahilnya, mengikut syahwatnya, mengikut nafsunya, melakukan maksiat, maka dia duduk dalam keadaan rendah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Maka begitulah. Maknanya, siapa yang mendatangkan hatinya bercahaya, maka kehidupan dia tinggi. Siapa dia mendapat cahaya yang sebenar. Siapa yang kehidupan dia rendah, mengikut nafsu, syahwat, maksiat, maka maknanya tidak ada cahaya baginya. Jadi hati tadi boleh membawa kepada kegelapan. Maka tengok orang yang hati bercahaya ni. Ada satu kisah. Ada satu kisah. Kisah Al-Imam Shibli. Kisah Imam Shibli. Imam Shibli ini satu orang alim besar. Banyak kisah Imam Shibli ni. Satu orang ahli tasawuf yang besar. Satu hari Imam Shibli mengadakan majlis ilmu. Dia mengadakan satu majlis ilmu. Lalu dia pun mengajarlah di dalam pengajian dia tadi. Bila dia mengajar, dia mengajar, menyampaikan ilmu. Lalulah Imam Shibli ini menyebut nama Allah. Satu nama Allah. Maka dia sebut dengan nama Allah. Allah dia sebut. Tapi sebutan Allah tu datang daripada lubuk hatinya. Datang daripada lubuk hatinya yang sebenar-benar. Maka ketika mana dia sebut Allah, dia sebut. Sebut nama Allah. Maka ada satu orang. Bila ia menjerit, dia jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Kemudian lama-lama orang cek membawa kepada kematian. Tanya dia. Katanya Sultan tadi, wahai Imam Shibli. Wahai Imam Shibli, apa pendapat kamu? Benarkah ada satu keluarga mendakwa bahawa kamu telah membunuh anaknya di dalam majlis ilmu kamu? Lalu jawab Imam Shibli, wahai Amirul Mukminin, anak muda yang mati dalam majlis ilmu saya ini, saya ingin memberitahu bahawa dia punya hati benar-benar bercahaya. Hati dia ini hati yang halus. Hati dia ni hati yang bersih. Roh dia roh yang bersih. Dialah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana dia mendengar perkataan yang aku sebut, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka roh dia menyahut panggilan tersebut, menyahut seruan tersebut, sehingga dikatakan bahawa apabila disebut saja nama tu, maka dia dijemput oleh Allah, dan dengan sebab itu dia mati, dan dengan itu aku telah berjaya membawa dia kepada Allah. Di manakah salah aku, kata Imam Shibli? Hanya membawa manusia kepada Allah Ta'ala. Apakah kesalahan saya? Apakah dosa saya? Hanya saya kembalikan roh saya roh dia kepada Allah. Maknanya saya kembalikan roh dia kepada Allah Ta'ala, dan saya kembalikan roh dia kepada Allah dalam keadaan rohnya yang suci. Apakah salah saya? Katanya Imam Shibli. Lalulah
Sultan tadi mendengar, lalu Sultan tadi pun rasa sedih dan rasa terharu. Lalulah Sultan tadi panggil ahli keluarga dia. Lalu Sultan pun kata, Sultan tu kata, biarkanlah Tuan Guru Imam Shibli tadi mengajar, membimbing manusia supaya sampai kepada Allah. Tuan Guru Imam Shibli itu tidak bersalah. Dia hanya membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah kisahnya. Dikatakan bahawa berlaku pada Imam Shibli bahawa apabila sahaja dia menyebut nama Allah, lalulah hati yang bersih daripada anak muda tadi membawa kesan yang mati. Membawa kesan dalam hatinya sehingga membawa kepada kematian. Zahirnya dia mati. Tapi hakikat hati yang hidup ini, dia terus hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang hidup ini, hati mati. Hakikat kita sudah mati sebelum kita mati. Maknanya, oleh kerana itu, hidupkanlah hati kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai hati kita mati. Banyakkan berzikir kepada Allah, bertafakur, dan juga dalam waktu yang sama belajar ilmu yang benar, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ada satu ulama, Sahal Ibnu Abdullah As-Susturi, satu ketika ditanya kepada dia. Lalu orang pun tanya kepada dia, apakah yang dikatakan makanan asasi? Kalaulah orang bertanya kepada kita, apakah yang dikatakan makanan asasi? Nescaya kita akan kata, makanan asasi ini makanan asas manusia. Maknanya seperti roti, nasi dan seumpamanya. Lalu ditanya, apakah makanan asasi? Lalu katanya, makanan asasi itu adalah serah kepada Allah yang dialah yang maha hidup dan juga ia tidak mati. Makanan asasi itu adalah makanan kamu itu dengan Allah. Kamu duduk dengan Allah, itu makanan asasi, kata Sahal Ibnu Abdullah As-Susturi. Lalu ditanya lagi, baiklah kalau begitu, apakah makanan yang menguatkan tubuh badan kita? Maknanya. Kalau tanya doktor, apakah makanan yang menguatkan tubuh badan kita? Doktor macam-macam jawab. Maknanya yang ada sumber karbohidrat lah, macam-macam. Ada protein, karbohidrat, zat besi dan seumpamanya. Maknanya. Jadi ditanya pada Sahal Ibnu Abdullah As-Susturi, apakah yang makanan yang menguatkan tubuh? Maka menguatkan tubuh itu, katanya makanan yang menguatkan tubuh adalah ilmu. Ilmu. Lalu ditanya, baiklah, apakah makanan yang menjadi santapan harian? Makanan yang biasa kita yang kita kena makan setiap hari, makanan santapan harian. Maka jawab Sahal Ibnu Susturi, makanan santapan harian adalah zikir pada Allah. Adalah zikir kepada Allah. Jadi, akhirnya ditanya, dah kalau begitu, sebenarnya apa makanan jasad? Apa makanan jasad? Ditanya. Makanan jasad, Sahal Ibnu Abdullah As-Susturi tanya, apa kena mengenai kamu dengan jasad? Apa kena mengenai kamu dengan jasad? Kenapa sampai kamu susah fikir bab jasad? Da'man tawallahu awalan, yatawallahu akhiran. Iza dakhalat alaihi illatun, faraddahu ila sani'ihi. Amma ra'aita san'ata iza aibat radduha ila sani'iha hatta yuslihaha. Katanya Sahal Ibnu Abdullah As-Susturi, da'man tawallahu awalan wa tawallahu akhiran. Tinggalkanlah yang tinggalkan kepada orang atau kepada yang menciptanya awalan, yang mencipta awal, kemudian yang menciptanya sampai akhir. Serahkan makanan itu, serah kepada yang menciptanya. Daripada awal dan akhir tadi. Cuba kamu tengok. Iza dakhalat alaihi illah. Tidakkah kalau sesuatu benda itu ada kerosakan, farudduhu ila sani'i, kita akan kembalikan benda yang rosak ni kepada yang membuatnya kembali.
Kalau rosak, kita kembali kepada yang membuatnya. Maknanya, amma ra'aita sun'ata idza aibat, apabila kamu lihat sesuatu benda itu ada keaiban, rudduha ila sani'iha hatta yuslihaha, kamu kembalilah kepada Tuhan yang menciptanya supaya Tuhan ciptanya memperbaikinya. Contohnya macam mana? Contohnya kita ni pergi kedai jam. Bila kita pergi kedai jam, kemudian jam tu rosak. Bila jam rosak, kita atur ke tuan kedai. Yang tuan kedai tadi supaya tuan kedai tadi baiki jam. Kita ni dia kata, bila tubuh badan kita ini nak kuat, maknanya ditanya, dia kata, apakah makanan tubuh badan? Makanan tubuh badan ni, apa kena mengena dengan kamu, katanya. Serahlah kepada Allah Ta'ala. Apabila sahaja rosak, serah kepada dia. Sakit, serah kepada Allah Ta'ala. Maknanya, yang paling penting kamu makan. Makanan ilmu, makanan zikir, makanan kamu ini, maknanya mengingati Allah Ta'ala, itu makanan yang sebenar. Maka orang-orang sufi, zahirnya walaupun mereka tidak makan banyak, maknanya, tetapi hakikatnya mereka sentiasa mendapat makanan rohani. Maknanya, makanan rohani yang memberi cahaya kepada hati. Jadi para jamaah sekalian, fahamilah bahawa ada dua cahaya. Satu cahaya yang menerangi kehidupan alam yang zahir. Satu cahaya yang menerangi kehidupan yang batin. Kehidupan yang batin itu adalah kehidupan ibadah berjinak-jinak dengan Allah. Cahaya kehidupan batin ini membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya dunia yang cahaya zahir secara semata-mata zahir membawa kepada kebinasaan, membawa kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendek kata, ilmu-ilmu daripada ilmu-ilmu yang benar, kesan-kesan zikir dan juga tafakur akan membawa hati kita bercahaya. Cahaya itu akan terus kita bawa. Orang yang hati bercahaya, walau zahirnya tengok dia mati, sebenarnya hatinya masih lagi hidup. Kita kebumikan dalam keadaan hati dia masih lagi hidup. Jadi pengalaman Ustaz telah berjumpa dengan satu orang. Hidup beliau ini dengan berzikir. Hidup beliau ini berzikir, tak henti-henti berzikir. Tidak henti-henti berzikir. Sehinggalah beliau sakit dan sakit beliau membawa kepada kematian. Maka bila dia sakit, dia tidak pernah, walaupun dia sakit, masa Ustaz pergi ziarah beliau itu, walaupun beliau sakit, kita tak tengok pun beliau tu dalam keadaan gelisah. Tenang saja. Sakit dia tapi tenang saja. Dalam keadaan sakit boleh lagi tersenyum. Tersenyum. Dan kita melihat tangan dia bergerak, berzikir. Berzikir. Sehingga kan dia sampai dah tak larat dah. Hanya mampu bergerak jari je. Dia gerakkan jari dia. Jadi kita dapat tahu beliau masih lagi berzikir. Lidah tak gerak dah. Jari gerak sikit saja. Sehinggalah beliau wafat. Tahu beliau habis umur, jari dia berhenti. Berhenti jarinya, berhenti dah. Wafatlah dia. Maknanya, ini kita jumpa satu orang. Dikatakan beliau wali Allah. Wafat dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Zahirnya kita tengok jasadnya mati. Tetapi ketika mana orang mandikan dia, orang kapankan dia, orang sembahyangkan dia, dia duduk dalam kubur. Sebenarnya hatinya hidup. Kerana cahaya ini tak akan padam. Sampai kepada Allah. Para jemaah sekalian, kita pakat hidupkan cahaya ini. Moga-moga hati kita bercahaya. Cahaya itu kita kena ambil daripada orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Moga-moga Allah Ta'ala pertemukan antum semua. Ulama yang benar, ilmu yang benar, orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz doakan kepada semua para jemaah diberi ilmu oleh Allah, diberi makrifat oleh Allah dan juga diberi cahaya di dalam hati masing-masing sehingga membawa kepada kebaikan di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan insya-Allah kita berdoa pada Allah agar satu hari nanti kita duduk sekali ramai-ramai. Tapi di mana tu insya-Allah
di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah kerana kita terlalu banyak maksiat. Terlalu banyak maksiat, kita mohon kepada Allah tidak kita wafat kecuali sebelumnya itu kita dikurniakan taubat nasuha. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf Ustaz bukanlah orang alim, bukanlah orang soleh, tidak ada ilmu sebenarnya. Kalau ada kekeliruan tidak dapat dipahami, maka rujuklah kepada orang yang soleh, orang yang alim. Dan memang benar kitab hikam ini agak sulit dipahami. Hanya kita bergantung kepada Allah, tidak ada ilmu sebenarnya. Ilmu daripada Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.